الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان فعظم قدره بذلك وأكثر فيه من الإحسان فيه تفتح الجنان وتغلق النيران ووسع فيه على خلقه وأنعم عليهم فيه بالغفران وفضله على سائر الأشهر بأن قيد فيه كل مانع من الشيطان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Sidang jemaah dirahmati Allah, bertepatan dengan bulan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan ketakwaan kita akan menjadi sebaik-baik pakaian untuk kita di akhirat kelak. Seterusnya, kita sentiasa berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah Allah yang berkati, Lailatul Qadar adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba-Nya. Kepada hamba-hamba-Nya yang bermujahadah mengharapkan rahmat. Padanya juga diturunkan Al-Quran yang mulia dan betapa istimewanya malam tersebut. Ia termaktub secara khusus dalam satu surah, yaitu surah Al-Qadar. Debutan kemuliaan dan keagungan yang terdapat kepadanya, Rasulullah SAW menggalakkan umatnya memburu Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil fitri min al-'ashri awakhir min Ramadan." Yang bermaksud, carilah malam Al-Qadar pada bilangan hari yang ganjil, pada 10 hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan. Sidang jemaah dirahmati Allah, yakinlah Lailatul Qadar mempunyai kelebihan dan fadilat yang begitu besar. Jika kita begitu berusaha untuk memperoleh bonus bulanan pada pendapatan gaji kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengurniakan bonus pahala yang jauh berlipat ganda pada malam Al-Qadar. Kurniaan bonus daripada Allah inilah yang akan menjadi bekalan buat kita di akhirat nanti. Sedangkan bonus berupa wang yang kita boleh hanya menguntungkan kehidupan di dunia sahaja. Bukankah Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan? Ini bermakna beribadah pada malam tersebut menyamai tempoh masa 83 tahun dan 4 bulan. Adakah wajar kita melepaskan puasa umpama ini? Bagi mereka yang benar-benar menghayati ibadah puasa dengan sasaran untuk memperoleh ganjaran takwa, maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala mengurniakan anugerah ini kepada mereka. Inilah hadiah istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala kepada para pemburu takwa di bulan Ramadan. Jiwa yang rindukan bonus istimewa ini pasti bersedia menghambungi segala kesusahan untuk memburunya, serta sanggup berkorban, berjaga malam, menepikan nikmat keduniaan. Setiap masa anda tidak dibiarkan bersisa dengan aktiviti-aktiviti yang sia-sia serta belalai. Sidang yang dirahmati Allah, rasailah betapa tenang dan
kita dicapai pada malam tersebut kerana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kesejahteraan sehingga terbit fajar. Malam tersebut merupakan malam yang dilimpahi berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Quran Al-Quran juga berlaku pada malam tersebut. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Dukhan ayat 3, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin." Yang bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang berkat. Sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan. Saudara-saudara yang dimuliakan, jadi kalau ingin untuk bertemu Lailatul Qadar, kerana ini ternyata menjadi bukti kuasa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampunkan segala dosa hamba-hambanya yang telah lalu jika mereka berjaya menghidupkan malam tersebut dengan penuh keimanan dan pengharapan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan keterangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang bermaksud, sesiapa yang bangun malam pada malam Al-Qadar kerana keimanan dan mengharapkan pahala, nescaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sidang yang dirahmati Allah, dengan fadilah dalam Qadar yang dinyatakan, mudah-mudahan dia dapat memberikan kita suntikan motivasi berusaha dalam meningkatkan amalan di bulan Ramadan, khususnya pada 10 bulan terakhir. Hentikanlah amalan dosa seperti mengumpat dan memfitnah, sama ada melalui alam maya, alam sosial dan juga secara fizikal. Insaflah kita, ingatlah niat tidak boleh menghalalkan cara. Pertingkatkanlah ibadah dan amal soleh di masa yang ketiga Ramadan ini. Langkah yang terbaik dalam memuliakan ibadah kita ialah dengan merugi segala sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda bersungguh-sungguh beribadah, berqiyamul lail, mengajak keluarga serta berqiyamul lail, beriktikaf di masjid dan membanyakkan mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kita satu doa khusus untuk kita amalkan? Dalam satu hadis disebutkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa pernah diajarkan oleh baginda SAW satu doa yang harus diamalkan, terutama sekali apabila mengetahui kehadiran Lailatul Qadar, iaitu doa yang berbunyi, "Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai pengampunan, maka ampunilah. Sidang yang dirahmati Allah, sungguh pun ganjaran pahala berlipat ganda dihidangkan buat seluruh umat Islam pada 10 hari terakhir Ramadan. Realiti semasa menyaksikan kebaikan umat Islam kian akbar pada hari-hari terakhir di bulan yang penuh berkat ini. Lihatlah sosok di masjid semakin berkurangan. Melalui media sosial dijadikan amalan harian. Hiburan di media massa semakin banyak disiarkan. Ibu bapa dan anak-anak yang sibuk dengan persiapan menyambut perayaan. Malangnya, perayaan yang dijamin keuntungannya pada 10 terakhir Ramadan ini ditenggelamkan oleh perniagaan yang belum pasti untungnya di dunia. Promosi-promosi bahanan begitu dilihat oleh mata kepala kita, namun promosi-promosi pahala tidak boleh dilihat di mata hati kita. Perasaan gembira mengambil jiwa kita dengan kunjungan raya, namun perasaan sedih tidak boleh menyembunyi hati kita lantaran melalui puasa. Bayangkan tuan-tuan, adakah kita sanggup abaikan peluang yang diberikan untuk merebut waktu yang amat berharga ini? Adakah kita yakin bahawa kita akan dipanjangkan umur untuk bertemu Ramadan yang akan datang? Sedarlah, usia kita tidak panjang. Usahakan untuk bertemu Ramadan tahun hadapan. Berpuasa pada petang nanti, belum tentu kita berkesempatan. Justru para jemaah dirahmati Allah, inilah masa untuk kita tekadkan azam dan semangat untuk
kita ketahui. Jika sebelum ini ada yang mampu berjaga malam untuk menghidupkan keadaan dunia, jika sebelum ini ada yang mampu berjaga malam untuk menghidupkan keadaan dunia, untuk bola, kenapa di saat 10 malam terakhir Ramadan kita membiarkan dia berlalu begitu sahaja? Mimbar sekali lagi menyeru sidang jemaah sekalian agar menghidupkan Ramadan ini sehingga kita berjaya mencapai tingkatan takwa yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini mimbar ingin mengajak sidang jemaah sekalian, marilah juga kita bersama-sama mengambil peluang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar krisis yang melanda umat Islam di Gaza akan berakhir dengan kemenangan bagi mereka. Semoga bumi Palestin dan Gaza dikembalikan aman dan tentera. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam di seluruh dunia diberikan keamanan dan kemakmuran yang berpanjangan. Di samping itu, kita hendaklah mengulurkan pertolongan kepada mereka. Di antara pertolongan yang boleh kita usahakan, antaranya kita hendaklah berusaha berpegang teguh dengan Islam dari segi syariat dan akidah. Yang kedua, yang memberikan pertolongan sepenuh jiwa raga kita, seperti mengulurkan sumbangan ubat-ubatan, makanan, harta benda, sokongan moral, sokongan politik dan sebagainya. Yang ketiganya, memboikot barang Yahudi Zionis, terutama sekali rokok, dan minuman keras. Apalah artinya para jemaah dirahmati Allah jika kita memboikot barang Zionis yang lain, tapi hari-hari kita membeli berkotak-kotak dan berbatang-batang rokok, sedangkan kita maklum bahawa itu di antara keuntungan yang besar yang diperoleh oleh kaum Yahudi yang menguatkan ekonomi mereka. Yang keempatnya, menuntut negara Islam supaya bersatu, terutama sekali negara jiran seperti Mesir, Lebanon, Jordan dan Syria, dan hendaklah kita menuntut mereka membuka sepadan bagi beri ruang untuk bantuan kepada penduduk Gaza. Yang kelimanya, melancarkan pemilihan untuk dibahagikan kepada rakyat Palestin secara tersusun dan didorong. Yang keenamnya, melakukan solat hajat, berdoa keampunan dari Allah dan pertolongan untuk saudara kita yang Islam di bumi Palestin. Yang ketujuhnya, mengadakan bantahan dari peringkat pemimpin hingga rakyat jelata bagi menzahirkan rasa tidak puas hati kita dan kebencian kita di atas perbuatan pihak berjenis ke atas penduduk Islam di Gaza. Sidang dirahmati Allah, apapun yang diusahakan oleh pihak Yahudi, mereka tidak akan mencapai kemenangan mereka. Kemenangan yang mereka idamkan tidak akan dicapai. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kehinaan bagi Israel. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ada mengingatkan, "Duribat 'alaihim dhillah aynama thuqifu." Yang bermaksud mereka akan ditimpa kehinaan daripada segala jurusan di mana saja mereka berada. Surah Al-Imran ayat 112. Juga Allah Subhanahu wa taala letakkan ke atas mereka perpecahan, sebagaimana yang oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatta'nahum fil ardi umama." Dan kami pecah belah mereka kaum Yahudi itu berpuak-puak yang bertaburan di mata-mata di dunia ini. Dan mereka juga akan dibinasakan, sebagaimana yang dijanjikan oleh junjungan kita Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, tidak berlaku kiamat sehingga muslimin memerangi orang Yahudi, maka muslimin membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi di sebalik batu dan pohon kayu, maka batu dan pohon kayu akan berkata-kata, "Hai muslimin, ini orang Yahudi di belakangku, marilah membunuhnya, melainkan pohon korban, kerana dia ada dari pohon Yahudi." Tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar ingin menyatakan beberapa peringatan penting yang perlu kita simpulkan. Yang pertamanya, repotlah segala peluang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan Ramadan ini, khususnya bagi yang mencapai Lailatul Qadar. Sesiapa yang menghidupkannya akan diampunkan segala dosa yang telah lalu. Yang keduanya, hindarilah diri kita daripada terjebak dengan aktiviti yang mengurangkan pahala Ramadan, khususnya saat-saat 10 hari terakhir dalam
Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang baik dan yang nyata. Kemudian dia menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. فتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم.